Okey. Cikgu ulang kaji semula bagi format instrumen peperiksaan 2021 Geografi SPM. Sepintas lalu pada 25 Jun baru ni cikgu dah terangkan semua. Hari ni cikgu ingatkan balik bahawasanya kertas 1 terdapatnya kertas objektif aneka pilihan. Kertas 2 iaitu terdapatnya soalan subjektif, respon terhad, subjektif, respon terbuka. Terdapatnya soalan bahagian A iaitu 30 markah, 2 soalan. Bahagian B 30 markah, 3 soalan. Ya. Bahagian C 40 markah untuk 2 soalan. Digalakkan murid menjawab 2 soalan, diberi pilihan sebanyak 4 untuk soalan esei. Jadi hari ini kita ketumpukan perhatian kepada bahagian B iaitu 30 markah soalan struktur. Jadi untuk makluman murid-murid yang cikgu kasih sekalian, soalan struktur ni ada 3 soalan, 3, 4 dan 5. Setiap soalan diperuntukkan 10 markah. Jadi murid-murid wajib jawab ketiga-tiga soalan struktur. Ya. Kalau cikgu lihat, okey, kalau kita lihatlah bahagian A 30 markah, bahagian B 30 markah. Di sini murid-murid akan dapat 60 markah sekiranya murid-murid tumpu perhatian sepenuhnya lah ya. Untuk makluman murid-murid cikgu yang ataupun calon geografi, cikgu minta murid-murid yang cikgu kasih sekalian lah ya, dengar betul-betul. Harap tidak ada sebarang contengan pada slide cikgu ya. Ini ilmu ya murid-murid, insya-Allah. Okey, sekarang kita lihat grading ataupun grade sekolah yang biasa murid-murid dapat, iaitu kalau kita lihat markah 0 hingga 39 semestinya gagal. Ya. Okey, semestinya gagal. Okey. Cikgu stop sharing sekejap. Ada gangguan pada skrin, cikgu minta calon geografi dengar dan kurangkan pergerakan tangan ya. Cikgu tak boleh nak teruskan slide sekiranya ada gangguan ya. Kesian kat murid-murid lain ya. Cikgu ada cikgu bagi tahu kepada kawan cikgu daripada Sabah ya untuk join bersama ya dengan murid-murid mereka, insya-Allah. Kalau ada dalam grup ini ataupun dalam Zoom kita malam ini, cikgu mengadu-adulah kedatangan mereka ya. Okey. Kita teruskan. Okey, untuk kertas 1, cuba murid-murid ambil perhatian sepenuhnya. Bila kita belajar geografi, kita mesti ada tujuan, hala tuju. Berapakah yang kita target untuk peperiksaan SPM sebenar? Sekiranya murid-murid, kita katakanlah murid-murid ingin target A, tolak sekurang-kurangnya. Di mana murid-murid perlulah ya, pastikan murid-murid mendapat jumlah markah ataupun jumlah betul untuk kertas 1 30 hingga 40 markah. Andai katalah murid-murid mendapat 33/40 jumlah betul. Okey, bahagian kertas 2 pula, terutamanya bahagian A, murid-murid dapat 20 daripada 30 markah. Bahagian B, 3 soalan struktur, murid-murid mendapat 20 daripada 30 markah. Bahagian C,
26 daripada 40 untuk soalan esei, murid-murid akan dapat 99 markah sepenuhnya. Bila kita tambah dengan kertas 1, maka kita hendaklah dibahagikan dengan markah keseluruhan 140. InsyaAllah murid-murid berada di A tolak. Bagi calon yang berusaha sikit, katakanlah target murid-murid untuk mendapat C. Untuk mendapat C, sekurang-kurangnya murid-murid adalah mendapat kertas 1, 20 hingga 40 betul. Kertas 2 yang berjumlah 100 markah, bahagian A, katakanlah dapat 15/30 markah keseluruhan. Bahagian B, 20/30 markah. Bahagian C, 15/40. Jadi jumlah yang dapat ialah 70/140 markah. InsyaAllah murid-murid akan dapat 50%, iaitu berada di grade C. Jadi cikgu harap murid-murid dapatlah target untuk kertas SPM geografi kita sekurang-kurangnya berada di grade C. Sekurang-kurangnya. Yang terbaik adalah A+, insyaAllah ya. Okey. Sekarang kita lihat rumusan untuk bahagian B. Sekiranya kita dapati kata kerja di awal soalan, apakah, nyatakan, bagaimanakah, biasanya diberi soalan 1, 2 dan 3, namakan, markah yang diperuntukkan biasanya 1 hingga 2 markah. Dan jawapan calon adalah dalam bentuk fakta. Okey. Kalau kata kerja di awal soalan kemukakan cadangan, jelaskan, terangkan, mengapakah, peruntukan markah adalah 3 hingga 4 markah. Seperti yang cikgu dah bagi tahu sebelum ini, maka murid-murid hendaklah jawab dalam bentuk fakta dan huraian ringkas sahaja. Boleh? Okey. Siapa di antara calon-calon ni nak jadi cikgu, nak membentang kertas ke? Dah jawab dah saya. Cikgu terpaksa hentikan dahulu, stop sharing dahulu. Ya. Kalau calon geografi terus ada yang buat contingan kepada slide cikgu, cikgu tak dapat teruskan seminar pada malam ini. Jadi cikgu harap murid-murid yang cikgu kasih sekalian tumpu perhatian sepenuhnya kepada ilmu yang cikgu akan bagi. Kita nak periksa tak lama dah lagi ya. Jadikan malam ini penuh dengan malam yang berilmu. Okey? Okey, cikgu teruskan share skrinnya. Boleh? Boleh semua ya? Okey. InsyaAllah ya. Okey. Okey, jadi kalau tak ingat, sila catat ya. Nanti kan rugi malam ni ya. Okey, kita teruskan dengan geografi kertas 2 bahagian B, struktur. Tidak tertinggal kat mana dah tu. Struktur jadi ya. Okey. Kita lihat sukatan pelajaran, standard kandungan dan SP di tingkatan 4. Kalau murid-murid cikgu tengok dalam buku teks pun ada, di manakah bab-bab dalam tingkatan 4 yang biasanya soalan struktur dibina. Ya, ini kebiasaan bila kita lihat, kita analisis soalan-soalan daripada SPM yang lepas, tahun-tahun yang terdahulu ya. Kalau kita lihat di tingkatan 4, biasanya bab 5 iaitu pergerakan plat tektonik, bab 6 pembentukan dan kepentingan batuan, bab 7 proses dan kesan luluh hawa, bab 8 proses dan kesan gerakan jisim,
Bab 9, pembentukan dan kelestarian sungai. Bab 10, tindakan ombak di pinggir pantai. Semua ini adalah bab di bahagian geografi fizikal. Okey, kita akan, kalau kita lihat kebiasaannya lah, kebiasaannya kalau geografi manusia yang boleh kita bentuk soalan yang boleh murid-murid jawab dalam bentuk soalan struktur ialah pertumbuhan penduduk dunia dan urbanisasi. Okey, boleh murid-murid? Okey, sekarang kita lihat pula di tingkatan 5. Bab manakah yang biasa soalan struktur dibina? Yang biasa ya. Kalau kita lihat seperti yang cikgu bagi tahu tadilah ya. Okey, dia biasanya di bab 3, fenomena cuaca dan iklim, juga geografi fizikal, cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Bab 5, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Bab 6, pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Manakala kalau kita lihat dalam geografi manusia, terdapat juga soalan struktur pada dibina di bab 7 dan bab 8, iaitu sumber tenaga, kesan penerokaan dan pengurusan sumber tenaga. Ya. Okey. Boleh murid-murid? Okey, alhamdulillah. Okey, kita lihat satu persatu di mana kita lihat sukatan iaitu daripada geografi tingkatan 5 iaitu bab 3, fenomena cuaca dan iklim. Okey. Dalam bab ini kita ada konsep cuaca dan iklim. Bahagian manakah yang biasa ditanya dalam soalan struktur, iaitu unsur cuaca dan iklim. Ya, kalau kita lihat unsur cuaca dan iklim, kemudian faktor kesan dan langkah, dan okey, di sini adalah langkah persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim. Ya, mari kita lihat soalannya, macam mana soalan struktur dihasilkan ataupun bagaimana soalan struktur untuk bab 3. Okey, kebiasaannya satu bab boleh digabungkan untuk satu soalan ya. Okey, kita lihat ini contohnya. Ya, skop soalan yang boleh ditanya. Ini contoh soalan ya. Kalau kita lihat untuk bab 3 tadi, iaitu tajuknya ialah tajuk apa tadi? Kita tengok dulu. Iaitu fenomena cuaca dan iklim. Inilah bentuk soalan yang biasa ditanya untuk soalan struktur. Diberi dalam bentuk jadual, suhu dan hujan. Okey, kita tengok dahulu 3A. Apakah jenis iklim yang dialami oleh negara N? Okey, untuk 3A, markah yang diperuntukkan adalah satu markah, maka murid-murid hendaklah jawab dalam bentuk fakta dan satu sahaja jawapan betul. Okey, 3B, berdasarkan jadual 1, jelaskan ciri iklim di negara tersebut. Biasanya kalau perkataan jelaskan, kata kerja jelaskan, terangkan, markah yang diperuntukkan adalah 3 hingga 4 markah. Jadi murid-murid hendaklah menjawab dalam bentuk fakta dan sedikit huraian ringkas ataupun terdapat wacana atau ayat penghubung antara fakta tadi. Contoh yang cikgu bagi di sini, ciri-ciri iklim ialah panas dan lembap sepanjang tahun, 1 markah. Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahun, okey, 1 markah. Julak suhu harian kira-kira 6 darjah Celsius, 1 markah. Manakala min suhu harian ialah 27 darjah Celsius dan hujan tahunan melebihi 2,600 mm. Okey, di sini murid-murid ataupun calon ini dapat jawab 5. Diberi 5 markah sedangkan markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Maka calon ini mendapat 3 markah penuh ya. Okey. Boleh?
Okey. Okey, alhamdulillah. Cikgu minta calon geografi yang cikgu kasihi boleh delete balik, iris balik. Ada sedikit contengan pada slide cikgu. Okey, cikgu nak tunjuk untuk jawapan 3C. Okey. Terangkan kegiatan manusia yang mempengaruhi perubahan suhu setempat di negara N. Di sini diperuntukkan 4 markah. Jadi macam mana kita nak jawab? Okey, kita jawab kegiatan perindustrian adalah fakta. 1 markah. Iaitu pembakaran api fosil, bahan api fosil yang membebaskan gas karbon dioksida yang tinggi. 1 markah. Selain itu, aktiviti penebangan hutan. 1 markah untuk fakta. Menyebabkan proses sejak peluhan terganggu. 1 markah. Aktiviti pertanian adalah fakta. 1 markah. Seperti penyemburan racun berlebihan menyebabkan berlaku pencemaran air. Okey, 1 markah. Okey. Jadi kalau murid-murid lihat, calon ini mendapat 2, 4, 6 markah. Jadi berapakah markah maksimum ataupun markah yang diperuntukkan untuk 3C? Ialah 4 markah sahaja. Okey. Sekarang kita lihat pula untuk soalan seterusnya, iaitu soalan D. Okey, soalan D apa dia? Okey, apakah jawapannya? Ini dia jawapannya. Menggunakan aerosol berasaskan air. Okey, kalau kita lihat, kalau murid-murid baca, dia dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Selain itu, mengadakan kempen alam sekitar adalah fakta, seperti cintai alam sekitar adalah huraian. Menggunakan petrol tanpa pelambung adalah fakta, seperti RON 97 adalah huraian. Ini dipanggil huraian ringkas ataupun contoh ya. Melaksanakan program kita semula seperti 3R dan 5R. Menggunakan kereta api elektrik yang dapat mengurangkan pencemaran udara. Okey. Boleh murid-murid? Okey ya. Sekarang kita lihat soalan E. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, bahawanya soalan struktur biasanya 10 markah. A, B, C, D. Dalam soalan yang cikgu kemukakan ini, sudah melebihi daripada 10 markah, di mana soalan yang cikgu kemukakan ini untuk menunjukkan bahawa skop soalan yang boleh ditanya dalam bab 3 ya. Okey, jadi sekiranya murid-murid bersedia dengan soalan A, B, C, D, E bentuk ini, maka tak perlu risaulah, insya-Allah boleh jawab dengan 10 markah penuh ya. Okey, ini skop soalan untuk bab 3 yang boleh ditanya dalam soalan struktur. Okey, apakah jenis alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Ya, semestinya termometer. Okey, hujan, tolok hujan ataupun tipping bucket ya. Okey, kalau kita lihat soalan F pula, di mana soalan bab 3 ini juga boleh ditanya dalam bentuk 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman ya. Eka, Alif, Eka, Alif, Maisara. Okey, berwarna-warni ni ya. Alif, cikgu boleh kesan ya. Siapa yang nakal sini? Okey, jumlah hujan keseluruhan 2,600 mm. Okey, 1 markah. Julak suhu bulanan 6 darjah Celsius, 1 markah. Purata suhu tahunan 27 darjah Celsius, 1 markah. Suhu maksimum 27 darjah Celsius. Okey. Cikgu nak tanya,
Okey, sekarang Muhammad Adam ya. Okey, cikgu nak tanya apakah jenis awan yang membawa hujan lebat? Sekarang musim hujan. Awan apa? Hakimi lazim. Hakimi lazim siapa ya? Cikgu boleh kesan anda ya. Okey, apa jenis awan yang membawa hujan lebat? Hakimi. Siapa boleh jawab? Iaitu hujan cumulonimbus. Jadi untuk bab 3 ini berkaitan dengan fenomena cuaca. Cikgu dapati skop soalan yang boleh ditanya seperti yang telah cikgu paparkan. Jadi murid-murid boleh bersedia. Apapun soalan untuk bab ini, murid-murid insya-Allah boleh jawab ya. Okey. Sekarang kita lihat pula soalan 5A. Ya, soalan 5A berkaitan dengan gambar rajah ataupun rajah di sebelah. Apakah nama rajah satu tersebut? Apakah nama rajah satu ini? Ya, rajah satu ini namanya ialah mawar angin. Satu markah. Okey. Apakah arah angin lazim yang bertiup berdasarkan dalam rajah satu? Kalau kita nak tahu angin lazim, kita lihat arah tiupan angin paling panjang, iaitu timur laut. Cikgu minta murid-murid perhatikan betul-betul sebabnya kita nak kira bagaimana kita nak menjawab sekiranya soalan struktur keluar untuk tajuk mawar angin. Okey. Jelaskan kesan tiupan angin ribut yang sangat kencang kepada manusia. 3 markah. Bila soalan ataupun kata kerja bermula dengan jelaskan dan diberi 3 markah, maka murid-murid hendaklah jawab dalam bentuk fakta dan sedikit huraian pendek. Apa tu? Menyebabkan kegiatan ekonomi manusia terjejas seperti pertanian. Selain itu, kemusnahan harta benda, 1 markah. Seperti bangunan rumah, 1 markah. Ia juga mengancam nyawa manusia dan hidupan dan memusnahkan tanaman. Okey, senang kan? Senang je ya. Yang penting baca buku ya. Perhatikan betul-betul macam mana nak jawab bahagian soalan struktur dan apakah skop soalan struktur. Jadi sekiranya murid-murid tumpu perhatian sepenuhnya apa yang cikgu ajar malam ini, insya-Allah 25 markah hingga 30 markah untuk soalan struktur bahagian B dalam genggaman. Bila lagi nak dapat markah banyak Okey. Sekarang kita lihat pula apakah alat yang digunakan untuk menyekat kelajuan angin. Iaitu anemometer, 1 markah. Kemudian apa alat yang digunakan untuk menyekat tekanan angin? Barometer. Semua ni ada dalam buku teks ya. Berapakah bilangan hari tenang dalam rajah 1? Okey, di manakah kita nak tahu bagaimanakah cara nak tahu bilangan hari tenang? Okey, dalam mawar angin bahagian tengah, heksagon bahagian tengah akan ditunjukkan angka. Ya. Jadi angka di sini ditunjukkan 3. Bila 3 bermaksud 3 hari. Ada mawar angin tidak ditunjukkan angka, dikosongkan, maka murid-murid hendaklah mencarinya sendiri. Bagaimana cara kita nak mencari bilangan hari tenang? Okey. Di sini dinyatakan bahawa rajah 1 bulan Februari. Okey, murid-murid tahu tarikh untuk bulan Februari, kalender untuk bulan Februari. Okey, 1 hingga 28. Jadi murid-murid kena cari di manakah tarikh yang tidak ditunjukkan. Okey, tidak ditunjukkan. Cikgu berhenti zoom seketika. Alia Maisara. Cikgu berhenti seketika kerana ada contengan kepada slide cikgu. Cikgu minta sangat-sangat ya. Ya.
boleh kita teruskan atau kita berhenti setakat ini? Okey. Cikgu minta stop conteng ya. Mengganggu sebab kita belajar melalui soalan ya. Okey. Boleh fokus ke? Boleh cikgu teruskan? Okey ya. Sama saja Alia Maisara ataupun ya. Okey, cikgu teruskan ya. Okey. Jelaskan maksud. Okey, kita teruskan 5E. Berapakah bilangan hari tenang dalam rajah 1? Iaitu 3 hari. Macam mana? Cikgu dah bagi tahu tadi caranya. Murid-murid hendaklah buka kalendar bulan Februari. Di mana tangan-tangan ni ataupun mata ni, arah mata angin ini kita tengok daripada utara 9, 10, 17 menandakan angin bertiup. Jadi kita cari di mana tarikh yang tidak dinyatakan dalam arah mata angin. Okey. Jadi tarikhnya ialah 23, 26 dan 27 hari bulan Februari. Sebab itulah kita bagi tahu ataupun jawapannya adalah 3 hari. Okey, boleh? Okey ya. Okey. Okey, sekarang apakah yang dimaksudkan hari tenang? Iaitu bilangan hari udara tenang yang bertiup di bawah pada kelajuan 1 km per jam. Ya. Bagaimana kita tahu ni? Kita tahu sebabnya kita tahu berdasarkan skala Beaufort. Ya. Okey. Boleh? Boleh. Jadi skop soalan yang boleh ditanya untuk bab 3 ni amat luas, iaitu hujan, suhu, angin, hak laju angin, ya, banjir kilat, kemarau dan taufan. Okey, kita lihat pula. Okey. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Biasanya skop soalan yang ditanya dalam soalan struktur ialah ciri-ciri, faktor, punca dan kesan. Ya. Okey. Boleh? Boleh ya. Sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, cikgu stop sharing kejap. Sekejap ya. Ada sedikit gangguan. Okey. Okey. Bagaimana? Boleh? Boleh semua? Alhamdulillah. Terima kasih Nofifi. Okey ya. Cikgu kena detect tengok chat dulu. Okey, cikgu screen share boleh? Boleh ya? Okey. Alhamdulillah. Okey. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan untuk cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Okey, dia tanya berdasarkan peta. Ini peta 1 ya. Okey, dia tanya apa berdasarkan peta 1. Tandakan kawasan yang berlabel A. Apakah jenis iklim yang berlabel A? Iaitu iklim tundra. Okey, khatulistiwa B. Mediterranean C. Siapa yang conteng okey? Okey, untuk murid-murid cikgu, bila murid-murid menconteng slide cikgu, cikgu tak boleh nak teruskan sebab tulisan sudah diblok oleh perkataan. Macam mana ya?
Cikgu Wirawati, boleh kita teruskan atau kita blok terus mereka ni? Jadi kalaulah keadaan ini berterusan, kami terpaksa blok lah ya murid-murid tersebut ya daripada berseminar untuk geografi ya. Okey. Cikgu teruskan bagi murid-murid yang nak meneruskan seminar kita hari ini. Okey. Okey, B. Jelaskan ciri-ciri iklim yang berlabel A. Kita tak akan bincang keseluruhan soalan ya. Kita akan lihat skop soalan yang boleh ditanya. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada bab cuaca dan iklim, murid-murid boleh lihat. Inilah skop soalan yang boleh ditanya dengan nilai markah 10 ya. Jadi antaranya mungkin dia tanya minta murid-murid labelkan, jelaskan ciri-ciri atau mengapakah negara Malaysia menjadi destinasi pelancongan utama yang perlu kepada fakta dan huraian, jelaskan pengaruh cuaca dan sebagainya. Okey, cikgu go through ya. Okey. Okey, kita lihat bab 5 untuk geografi tingkatan 5. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, oleh kerana dalam sukatan pelajaran tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar adalah dianggap bab penting. Jadi, apa skop soalan bahagian manakah biasa ditanya dalam soalan struktur? Okey, taburan ataupun ciri tumbuhan semula jadi, taburan dan ciri hidupan liar, persamaan dan perbezaan serta kepentingan. Okey. Boleh nampak? Okey dah. Okey, kita lihat apakah skop soalan yang boleh ditanya. Okey, ini skop soalan yang boleh ditanya dalam bab 5. Okey, tumbuhan semula jadi X, tumbuhan semula jadi Y. Ini contoh soalan ya. Okey, kalau kita lihat berdasarkan foto 1, namakan jenis tumbuhan semula jadi yang berlabel. Okey, X hutan hujan tropika. Ya, jangan tertukar dengan hutan khatulistiwa. Tak ada. Hutan khatulistiwa, iklim khatulistiwa. Hutan hujan tropika. Y ialah tumbuhan semula jadi hutan pokok tirus atau nama lain dia ialah hutan conifer. Okey. Okey, boleh tak tadi? Boleh? Atau okey, kita lihat sekali lagi. B, kemukakan perbezaan ciri tumbuhan semula jadi yang berlabel X dan Y pada foto 1. C, kepentingan tumbuh-tumbuhan. D, kesan terhadap alam sekitar akibat aktiviti manusia tersebut. Jadi semua ini sudah ada dalam tajuk yang kita bincangkan tadi. Okey. Soalan lain boleh ditanya ialah jenis tumbuhan semula jadi hidupan liar yang berlabel X pokok kaktus, Y unta. Ya. 2 markah diperuntukkan. Okey. Kalau kita lihat soalan kedua, masih lagi jelaskan kepentingan, ciri-ciri hidupan liar, perbezaan. Okey, untuk makluman murid-murid biasanya bila kita fokus kepada bab tadi yang berbeza, soalan ini yang berbeza ialah rajah ataupun foto sahaja. Di mana soalan B, C, D adalah hampir sama. Jadi kalau murid-murid boleh fokus bab ini, jadi tidak jadi masalah lah. Mungkin murid-murid dapat 10 markah. Sebab apa yang ditukarkan hanyalah foto ataupun rajah sahaja ya. Okey. Kita lihat pula dalam bab ini juga iaitu ekosistem. Ya.
apa yang dimaksudkan gambar rajah 1, ekosistem hutan hujan tropika. Soalannya, komponen abiotik tanah dan air, biotik burung dan ular. Okey, ini adalah skop soalan yang boleh ditanya. Okey, boleh? Okey, ada pertanyaan? Okey, abiotik itu apa, cikgu? Abiotik adalah komponen yang berkaitan dengan alam sekitar. Contoh abiotik, A. Dia berkaitan dengan alam sekitar, air, udara, tanah, lagi apa? Pancaran matahari. Itu abiotik. Biotik, pernah dengar biotik? Pernah kan? Benda tak hidup, benda yang berasaskan alam sekitar, ya. Biologi, pernah dengar biologi? Pernah kan? Apa maksud biologi? Biologi ni kalau tanya student sains, iaitu berkaitan dengan benda-benda hidup seperti manusia, haiwan, mikroorganisma. Itu biotik. Okey, boleh faham? Okey. Amirul. Okey. Okey, ini adalah skop soalan yang boleh ditanya untuk bab 5 tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Sekarang kita lihat pula soalan seterusnya. Okey. Bab 6, pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Biasanya bab ini akan digabungkan bersama dengan soalan bab 5. Ya. Contoh kita lihat faktor, kepentingan, usaha dan langkah. Ini biasa saja ditanya dalam soalan struktur, ya. Okey, contoh soalan. Okey. Kalau kita lihat foto 1 daripada tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada foto 2. Azliana. Azliana. Okey. Azliana dah mula tu, ya. Azliana. Cikgu tak dapat teruskan Azliana. Kalau Azliana ada buat contingan pada slide cikgu, boleh delete balik Azliana. Terima kasih. Satu lagi Azliana di bahagian tepi. Okey, good girl. Okey, Azliana bagus, ya. Okey, Azliana, apa foto 1? Foto 1 apa dia Azliana tengok? Mesti berkaitan dengan hutan dah Azliana. Okey, pandai Azliana, ya. I like you very much, ya. Okey. Cikgu ambil satu saja, bahagian D, iaitu bahagian pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Itu dia, penguatkuasa undang-undang alam sekitar. Oh, sorry. Dah. Okey. Seperti akta kualiti alam sekeliling, misalnya mengenakan denda dan hukuman kepada pesalah. Selain itu, mewartakan taman negara dan hutan simpan, seterusnya mengadakan pendidikan alam sekitar. Inilah yang cikgu katakan wacana. Wacana di sini bermaksudnya perkataan yang menghubungkan antara fakta huraian dengan fakta dan huraian yang lain. Contoh, ya. Okey, misalnya selain, perkataan seterusnya, ya, tak perlu panjang-panjang. Wacana satu perkataan saja, dan, iaitu, ya. Itu maksud wacana, ya. Okey, kita lihat pula bab 7 dan bab 8. Okey, bab 7 dan bab 8 kita boleh gabungkan sekali untuk menghasilkan satu soalan struktur. Okey, kita lihat. Biasanya terdapatnya soalan berkaitan dengan kepentingan, kesan dan usaha ataupun langkah, ya. Okey, kita lihat soalan. Okey, skop soalan yang boleh ditanya. Ini contoh soalan. Dia bagi foto 1, foto 2. Apa gambar foto 1?
Gambar foto 1 ialah fotovoltaik ya. Dia tanya apakah jenis sumber tenaga pada foto 1? Itu suria, foto 2 biogeosis ya. Apa dia foto 2 tu? Nampak tak? Foto 2 tu berkaitan dengan apa dia? Jerami padi tu kan? Jerami padi ya. Okey. Boleh? Jadi skop soalan yang boleh ditanya ialah dua contoh tenaga alternatif. Kita bagilah sumber tenaga angin di Belanda dan tenaga geoterma di Iceland. Okey. Boleh? Banyak lagi tenaga lain. Apa lagi? Tenaga ombak. Ya? Lagi? Tenaga nuklear. Hidrogen yang terbaru. Dan sebagainya. Jadi apa soalan? Kesan penerokaan dan juga pada pendapat anda, wajarkah penggunaan sumber pada foto 2 diperluaskan lagi di negara kita? Untuk soalan D, murid-murid hendaklah bagi pendirian murid-murid. Sekiranya murid-murid wajar, sebutkan dahulu wajar, berikan alasan. Sekiranya murid-murid rasa tidak wajar, tulis perkataan tidak wajar dan berikan alasan. Jangan tidak tulis pendirian yang murid-murid akan jawab ya. Okey, boleh? Okey, contoh kesan. Berlakunya pencemaran udara akibat asap dan gas yang dibebaskan oleh kilang, maka ayat penyambung digunakan ialah selain itu berlaku pencemaran air akibat tumpahan minyak yang mencemarkan air laut. Apa lagi perkataan wacana? Buaya. Apa lagi perkataan wacana? Buaya. Ada buaya tepinya. Seterusnya berlaku perubahan landscape. Misalnya kawasan hutan menjadi kawasan perlombongan kuari. Okey. Wajar. Ya. Kalau wajar apa jawapan dia, Falahan? Wajar dah kita perluaskan sumber tenaga di foto 2 iaitu biogeosis. Wajar. Mengapa? Kerana kita mempunyai apa dia? Sektor pertanian terutamanya tanaman padi yang membekalkan banyak sekam padi ya. Itu yang menyebabkan wajar. Alternatif tu macam mana cikgu? Alternatif maksudnya tenaga gantian ya. Tenaga gantian. Ya, hai saya buaya. Ya betul buaya. Allah bagi agar ibu bapa meletakkan nama yang cantik-cantik supaya bila kita panggil nama tersebut dia sebahagian daripada doa ya. Jadi kalau nama buaya tidak ada makna maka tidak adalah doa ya. Okey. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, kita lihat bab 5 tingkat bab 5. Ya betul, bab 5 pergerakan plat tektonik geografi tingkatan 4. Okey, jadi kalau bagi pelajar murid tingkatan 5, jadikan dia sebahagian daripada ulang kaji. Bagi murid tingkatan 4, ini adalah permulaan bagi calon SPM ya. Okey, untuk bab 5 tajuk pergerakan plat tektonik. Apakah soalan yang biasa ditanya dalam soalan struktur iaitu kesan positif dan negatif, langkah dan usaha. Okey. Macam mana bab 5 ni soalan struktur dibuat ya ataupun apakah skop soalannya? Okey, mari kita lihat. Okey, 4A. Apakah fenomena yang berlaku pada foto 1? Foto 1. Nampak tak foto 1? Apa ni? Peta 1 Ranau Sabah. Bila dia bagi peta 1, ini stimulus ya. Peta 1 didapati berlaku foto sedemikian. Apa foto ini? Iaitu gempa bumi. Betul tak?
Okey. Gempa bumi. Okey, berikan 2 negara yang berkaitan dengan fenomena dalam peta 1. Negara mana lagi selain daripada yang ditunjukkan dalam peta 1 yang mengalami gempa bumi? Mestilah yang jiran kita yang paling dekat sekali ialah Indonesia, Filipina, lagi mana lagi? Ya. Okey, jadi skop soalan yang ditanya, kesan fenomena, langkah awal untuk mengurangkan dalam foto 1, kepentingan kejadian fenomena, ada juga kepentingan kepada manusia, terutama bila berlaku gempa bumi. Ada kepentingan ke? Kalau letusan gunung berapi, ada kepentingan tak kepada manusia? Ada ya. Okey. Seterusnya kita lihat skop soalan. Okey, ini skop soalan yang boleh ditanya untuk bab 5 iaitu PQR. Apakah jenis pertembungan? Okey, perembungan ya, plat pada Raja 1 yang berlabel. Okey, apa dia? Itu plat lautan dan plat lautan. Plat lautan dan plat benua bagi Q. Ya, Damia. Damia ni perempuan ke lelaki ni? Damia. Minta Damia padamkan balik jalur yang berwarna kuning. Damia. Siapa Damia ni? Fatullah? Fatullah Irfan kenal Damia? Sebab dalam seminar ini, murid-murid yang cikgu kasihi, ada juga cikgu-cikgu anda ya. Jadi cikgu-cikgu anda akan WhatsApp cikgu ya, siapa anak muridnya. Bukan setakat murid-murid saja yang ada dalam seminar cikgu ya. Cikgu sendiri pun ada ya. Okey, minta Damia padamkan balik. Ya. Minta Damia padamkan balik. Kalau tak padam, cikgu kena stop share kembali. Ya. Nama dah cantik Damia. Ya. Macam mana boleh jadi macam ni ya? Okey. Cikgu stop balik ya. Sayang. Ya, Damia. Okey, kita teruskan. Okey, jadi apakah daya yang menyebabkan pergerakan plat? Itu skop soalan yang boleh ditanya. Sekiranya murid-murid dapat memahami skop ini, insya-Allah boleh jawab soalan untuk bab 5. Punca pergerakan, kepentingan bentuk muka bumi yang terdapat pada label R. Apa berlaku? Bila berlaku gunung lipat, apa kepentingan? Dalam sektor pelancongan ya, terdapatnya bentuk-bentuk muka bumi yang menarik. Kesan pergerakan plat, bagaimanakah kerajaan dapat melaksanakan langkah yang berkesan bagi mengurangkan risiko bencana alam. Jadi ini adalah skop soalan yang ditanya untuk bab 5. Okey. Okey, sekarang kita teruskan soalan yang berikutnya. Okey. Okey, 6. Pembentukan dan kepentingan batuan. Okey, cikgu berhenti seketika. Okey. Okey. Okey, boleh? Dah bersedia semua? Okey, bab 6, pembentukan dan kepentingan batuan. Kita lihat. Apakah skop soalan yang boleh ditanya dalam soalan struktur? Okey. Ciri-ciri, uraian ringkas, kepentingan batuan. Okey, kita lihat soalannya. Ini soalannya.
Okey, apakah jenis batuan yang terdapat batuan pada Y? Y betul ke? Okey. Kita lihat apakah jelaskan kesan. Tadi kita dah lihat dalam bab yang cikgu tunjuk tadi, iaitu bab 6, ada ciri, ada kepentingan. Okey. Jadi di sini jelaskan kesan aktiviti manusia pada kawasan X. Siapa pernah pergi Kilim Geoforest Park? Mana ni? Di Langkawi. Siapa pernah melancong ke sana? Mesti ada ya. Okey. Jadi dia kata apa kesan bila aktiviti manusia dijalankan di kawasan X? Mesti berlaku kemusnahan ataupun apa dia, gangguan terhadap ekosistem, kemusnahan habitat flora dan fauna, ya. Okey, terangkan langkah. Dia nak langkah mengurangkan kesan kegiatan. Jelaskan kepentingan kawasan X dan batuan Y. Apa kepentingan kawasan X? Adalah kawasan pelancongan, manakala batuan Y batu apa ni? Biasanya ini batu kapur, betul tak? Kita buat apa batu kapur? Marmer. Okey. Bagus. Ini adalah gua batu kapur. Kawasan X adalah gua batu kapur, iaitu batuan enapan. Okey. Boleh? Okey, boleh? Tak pernah, tak apa. Nanti lepas COVID boleh melancong. Okey, terima kasih Adam. Ya, terima kasih Falahan. Aiman. Fatullah tak pernah. Lepas ni boleh ya. Okey, Amirul. Okey. Okey ya. Okey, kita lihat skop soalan yang boleh ditanya seterusnya. Untuk tajuk Lulu Hawa. Tajuk Lulu Hawa ni agak luas sedikit, tetapi boleh ditanya dalam satu soalan atau satu soalan struktur sahaja. Jadi kalau murid-murid boleh menguasai bab Lulu Hawa, insya-Allah sekiranya keluar soalan struktur memang boleh jawab 10 markah penuh ya. Okey, kalau kita lihat Lulu Hawa, dia ada konsep. Apa maksud Lulu Hawa fizikal? Biasanya jarang ditanya dalam soalan. Okey. Jenis-jenis Lulu Hawa, ini biasa ditanya. Faktor, okey. Yang mempengaruhi Lulu Hawa, murid-murid perlu tahu, baca ya. Okey. Proses Lulu Hawa itu proses suhu ekstrim, proses basah kering, proses tindakan frost atau ibun, proses pelepasan tekanan, Lulu Hawa kimia, Lulu Hawa biologi. Okey. Lagi apa yang ditanya dalam soalan struktur? Kesan. Mesti tanya kesan ya. Adam delete balik ya. Adam, garisan yang berwarna kuning. Minta Adam ni nama Nabi ya. Jadi kalau nama Nabi Muhammad Adam atau Adam, rasanya ada mempunyai sifat-sifat yang terpuji ya. Jadi kalau sifat terpuji, kalau dalam tu pun mesti duduk di hadapan sekali Adam ya. Nabi Adam, Nabi kita ya. Jadi Adam cikgu minta delete balik. Ya. Semoga ya cikgu boleh teruskan. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, nama Adam. Okey, ini dia. Okey. Apakah jenis Lulu Hawa yang dilakukan oleh gambar foto 1? Apa jenis Lulu Hawa ini? Ya, betul. Lulu Hawa ini berkaitan dengan haiwan. Haiwan mengorek lubang. Maka kita panggil Lulu Hawa biologi. Okey. Bagus ya. Dapat 1 markah.
Okey, terangkan secara ringkas proses luluh hawa tersebut. Bagaimana luluh hawa biologi berlaku? Boleh ceritakan. Di sini biasanya bila terangkan berapa peruntukan markah? Biasanya 3 markah atau 4 markah, ya. Okey, jelaskan faktor dan kesan. Seperti yang kita lihat tadilah, mesti ditanya faktor dan ditanya kesan. Sekarang murid-murid dah nampak dah skop soalan yang boleh ditanya dalam satu-satu bab. Jadi cikgu ulangi sekali lagi, skop soalan biasanya soalan yang cikgu kemukakan melebihi daripada D, A, B, C, D, E, F, di mana tujuannya supaya murid-murid dapat melihat skop soalan yang boleh ditanya, ya, dalam bab tersebut. Rupa-rupanya banyak, ya, soalan boleh ditanya, ya. Okey. Sekarang kita lihat pula. Okey, ini luluh hawa juga. Okey, foto 1 dataran tinggi Colorado, Amerika Syarikat. Soalan dia, apakah jenis luluh hawa dalam foto 1? Apa jenis luluh hawa? Betul. Luluh hawa fizikal. Ini kawasan kering. Apa menyebabkan luluh hawa fizikal berlaku? Apakah berikan ejen yang menggalakkan proses luluh hawa dalam foto 1? Mesti suhu yang ekstrim. Okey, dah dapat dah 2 markah. Tinggal lagi 8 markah. Sekarang kesan. Kesan luluh hawa tersebut. Kemudian soalan fokus kepada kepentingan. Last sekali, berikan 2 bentuk muka bumi yang terhasil dalam foto 1. Ada 2 saja, itu Thors dan Bonhart. 2 markah. Banyak dapat ni. Jadi untuk soalan struktur, cikgu rasa murid-murid boleh jawab. Kalau 3 soalan struktur, pastikan dapat 25 ke atas. Sebabnya, bahagian A, kemahiran geografi diperuntukkan 30 markah. 2 soalan. Soalan berkaitan dengan peta topografi dan soalan kedua berkaitan dengan graf ataupun carta. Mesti murid-murid boleh jawab dengan baik. Dah dapat dah kat situ 20, katalah dapat 25 per 30. 25. Bahagian B daripada 30 soalan, katalah 1 soalan nombor 3, mestilah sekurang-kurangnya betul 8 per 10. Katalah 8 darab 3, 24. Dah dapat apa tadi? 24 tambah 25. 49 per 60. Kalau dapat 60 per 60 lagi bagus. Tinggal lagi 40 markah untuk soalan esei. Di sini murid-murid, sekiranya murid-murid betul-betul jawab dengan baik dalam soalan struktur, insya-Allah murid-murid akan berada di mana tadi? Iaitu di A tolak, A atau A plus, ataupun berada di C, C plus, B, B plus ke atas. Alia, okey Alia? InsyaAllah ya. Okey. Sekarang kita lihat pula bab 8. Apa dia bab 8 untuk tingkatan 4? Iaitu proses. Kalau cikgu lihat di sini ialah proses dan kesan gerakan jisim. Jadi bab 8 sama juga dengan bab 7 tadi ya, iaitu luluh hawa. Okey. Kita lihat. Okey, skop mesti ditanya jenis gerakan jisim. Kita ada gerakan jisim, hujan lebat, gelongsoran tanah. Kita ada gelangsaran tanah, tanah runtuh, banjir, banjir lumpur. Okey, skop soalan bahagian mana pula yang boleh ditanya, iaitu faktor. Lagi, kesan, seterusnya langkah. Jadi, dalam soalan struktur biasanya ciri-cirinya, namanya, faktor, kesan, langkah. Faktor, kesan, langkah. Jadi murid-murid kena tahulah ya.
Ya, ada apa nak tanya? Adam Yusof. Itu nama. Nama Adam tak dia. Betul ke? Adam Yusof. Ayah pun nama Nabi. Anak pun nama Nabi. Adam Yusof. Cantik namanya ya. Mesti orangnya handsome ni ya. Okey, boleh? Okey, kalau boleh kita teruskan. Okey, ada nak tanya? Apa beza antara gelangsar tanah dengan gelongsoran tanah? Kena ingat ya. Gelongsoran tanah ataupun tanah runtuh berlaku di kawasan zon panas ya. Gelangsar tanah ni biasanya di kawasan iklim sejuk ya ataupun sejuk sederhana yang berkaitan dengan gelangsaran salji ya. Okey, boleh faham? Boleh faham punya. Boleh faham? Okey. Boleh. Terima kasih Irfan. Azizah, Aiman. Okey. Alhamdulillah. Setakat ni cikgu terangkan untuk bahagian struktur. Boleh? Nampak jelas, nyata, terang lagi bersuluh ke? Boleh bagi feedback sikit? Boleh insya-Allah cikgu ya. Boleh skor dah. Cikgu harap untuk soalan struktur boleh skor 3 soalan 30 markah. Nampak tak skop soalan yang ditanya? Tingkatan 1, 2, 3 tak masuk ya. Tak ada. Biasanya soalan ini dalam SPM hanya tingkatan 4 dan 5 sahaja ya. Okey. Okey. Cikgu teruskan. Kita hanya ada lebih kurang 20 minit lagi. Okey. Okey, kita lihat bagaimana skop soalannya. Ini dia. Ini yang baru berlaku gerakan jisim di Atami, Shizuoka, Jepun. Baru-baru ni ya. Apakah gerakan jisim yang berlaku pada foto 1? Iaitu apa dia? Aliran lumpur. Ini yang melanda negara Jepun ya di Atami ya. Berlaku dengan tiba-tiba ya. Jadi apakah skop soalannya? Faktor, kesan, langkah. Okey. Yang ke-I berikan 2 jenis gerakan jisim. Ashiken. Ini calon kita ni murid perempuan ni yang menconteng ni. Ya. Ashiken. Tak malu ke murid perempuan yang menconteng? Siapa Ashiken ni? Biasanya murid lelaki yang menconteng. Ashiken yang menconteng ya. Berikan 2 jenis gerakan jisim yang kerap berlaku di Malaysia. Iaitu apa gerakan jisim? Ya, tanah runtuh, kesuk tantani. Macam-macam lagi ya. Okey, sekarang kita lihat soalan yang seterusnya. Iaitu pembentukan dan kelestarian sungai. Kita lihat iaitu proses bentuk muka bumi yang biasa ditanya, faktor dan usaha. Okey, nampak ya? Ini yang biasa ada dalam soalan struktur. Okey, kita lihat bentuknya. Okey, biasanya diberi dalam bentuk gambar rajah ya. Rajah 1, ini skop soalan yang boleh ditanya. Rajah 1, sorry. Okey, rajah 1. Okey, apakah peringkat aliran sungai A? Ya, peringkat hulu, tengah dan dewasa. Tengah dan tua. Hilir tua ya. Okey, biasanya terangkan dengan ringkas kitaran tersebut. Okey, ini jarang biasa ditanya tapi bolehlah kita letakkan sebagai skop soalan yang boleh ditanya. 4 cara tindakan air mengalir. Faktor yang mempengaruhi proses tindakan air mengalir di A.
Okey, kemudian soalan boleh tanyakan, labelkan peringkat aliran air mengalir. Okey, sekarang kita lihat pula. Okey, cikgu stop share sekejap untuk hilangkan yang Ashikin buat. Ya, Ashikin nama cantik, cantik orangnya. Okey. Tapi bila dah conteng kat depan ni rasa Ashikin ni macam mana orangnya ya? Cuba teka. Biasanya nama Ashikin cantik orangnya ya. Okey. Okey. Kita lihat proses 10 tindakan ombak di pinggir pantai, bentuk muka bumi dan kesan. Kan biasa terdapat proses bentuk muka bumi, mesti ada kesan ya. Okey, kita lihat skop soalan yang ditanya. Dia bagi gambar ataupun foto satu. Apakah bentuk pandang darat fizikal dalam foto satu? Satu markah. Apa dia? Ya. Iaitu Tembolo. Apa Tembolo? Tembolo ni beteng pasir. Ini beteng pasir yang menghubungkan antara tanah besar dengan pulau. Kita boleh pergi ke pulau tersebut. Ini yang panggil Tembolo. Ya. Okey. Apa soalan, skop soalan yang boleh ditanya? Itu proses, secara ringkas proses pembentukan Tembolo. Biasanya nilai markah 3 ataupun 4. Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan dalam foto satu mestilah pelancongan. Betul tak? Jadi jelaskan ya, 3 markah. Selain daripada pelancongan, apa lagi? Rekreasi dan pelancongan yang boleh kita majukan kawasan ini. Perikanan. Boleh? Boleh perikanan sekiranya tidak ada terumbu karang. Kalau ada terumbu karang, kawasan ini akan jadi kawasan marine ya, kawasan taman laut ya. Okey. Kita lihat pula kesan langkah. Jadi kesan dan langkah biasanya diperuntukkan 3 atau 4 markah. Jadi murid-murid calon geografi sememangnya sudah dapat 3 atau 4 markah, 7 daripada 10 markah. Jadi kalau boleh jawab kesan 3 markah, jawab langkah 3 markah, 6 daripada 10. Kalau 3A dah boleh jawab, 7. Tinggal lagi 3 markah lagi. Senang kan dapat markah untuk soalan struktur. Okey? Okey. Seterusnya, apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan di pinggir pantai pada foto 3? Apa aktiviti ni? Ini adalah aktiviti penambakan laut pinggir pantai ya. Kita tambak supaya kawasan pinggir pantai menjadi daratan dan lebih luas. Ini dia cara dia ya. Okey. Apakah soalan punca? Terangkan kegiatan manusia yang menjejaskan kawasan pinggir pantai, potensi dan langkah. Biasanya punca, faktor, langkah, kesan mesti ada dalam soalan ya. Okey, kita lihat pula bab 12. Ini tergolong dalam tajuk geografi kawasan. Geografi manusia ya. Betul tak? Geografi manusia. Kalau tengok buku teks, ia adalah geografi manusia, penduduk dan pertempatan. Okey. Penduduk dan pertempatan yang biasa ada dalam soalan struktur ialah, kita lihat faktor, iaitu mentafsir struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid dan kesan. Tidak semua ya. Tidak semua bab dalam geografi manusia boleh dibentuk untuk soalan struktur. Sebab dia memerlukan huraian yang panjang ya. Okey, kita lihat soalannya, contoh soalannya. Biasanya kalau piramid, bolehlah kalau piramid. Untuk bab ini banyak soalan struktur boleh dibina. Iaitu kalau piramid
Rajah 1, rajah 2, rajah 3, rajah 4. Piramid dah ada 4 ya. Jadi boleh bentuk 4 soalan dengan rajah yang berbeza. Tapi soalan untuk B, C dan D mungkin sama. Ya, itu saja. Okey, kita lihat apakah jenis piramid dalam rajah 1? Apa jenis piramid? Ya, piramid. Oh, sorry. Cikgu tak tulis sini. Itu piramid progresif. Piramid apa? Okey, piramid. Ya. Ada nak jawab? Ya, piramid peralihan. Ya. Okey, apa ciri-ciri kependudukan dalam rajah 1? Apa ciri kependudukan? Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ciri-cirinya golongan muda. Okey, untuk piramid, kalau murid-murid telah pelajari ciri-ciri kependudukan, kita lihat rajah ni sendiri. Dia ada 3 golongan. Itu golongan muda yang berada di umur, kumpulan umur 0 hingga 14 tahun. Apa kita lihat? Golongan muda, banyak, sedikit, sederhana. Okey, golongan muda sedikit. Golongan dewasa sederhana. Wahid. Wahid. Golongan tua. Yang mana satu? Golongan muda sedikit, golongan dewasa sederhana, golongan tua sedikit. Betul? Betul lah untuk piramid peralihan. Apa berlaku kalau kita lihat golongan tua? Okey. Golongan tua jangka hayatnya jangka hayatnya adalah panjang ataupun tinggi sebab kita lihat kumpulan umur 100 plus bermaksud jangka hayat bagi penduduk piramid peralihan adalah tinggi. Apa maksud jangka hayat? Jangka hayat ni maksudnya umurnya ramai yang berumur 100 tahun. Ya, masih ada ramai lagi ya. Okey. Apa berlaku kepada pertumbuhan penduduk? Okey, untuk pertumbuhan penduduk, murid-murid hendaklah melihat penandanya di golongan muda. Sekiranya golongan muda sedikit, maka pertumbuhan penduduk rendah. Okey? Sebab pertumbuhan penduduk ni ia berdasarkan kepada kadar kelahiran. Kalau golongan muda tak ramai, maka kadar kelahiran, chance untuk kadar kelahiran juga rendah ya. Kalau piramid progresif, kita dapati golongan muda tu ramai. Bila golongan muda ramai, maka pertumbuhan penduduk tinggi. Ya. Okey. Okey. Huraikan usaha untuk mengatasi kesan kependudukan. Ya, jadi murid-murid boleh merujuk buku teks lah ya. Kesan dan sebagainya ya. Okey. Sekarang kita lihat bab yang terakhir. Soalan yang terakhir yang boleh kita kembangkan daripada bab 12 tadi ialah urbanisasi. Apakah proses perubahan bandar pada peta? Betul ke urbanisasi tadi? Okey. Apakah proses perubahan bandar pada peta 1? Apa dia? Iaitu, sorry dah keluar dah. Habis dah. Habis dah. Iaitu urbanisasi. Okey, sekarang kita tengok skop soalan. Masih juga ditanya faktor, kesan dan langkah. Okey, ini peta 1 berkaitan dengan perkembangan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sumber Jabatan Museum Malaysia. Okey, ada nak tanya? Ada? Okey. Okey, ada nak tanya? Murid-murid sekalian.
Tak ada cikgu. Taksir peta masuk ke cikgu? Okey, taksir peta kita dah bincangkan bahagian A dah. Taksir peta pada 25 Jun baru ni. Jadi hak ni malam ni kita hanya bincangkan bahagian B, hanya soalan struktur sahaja. Nak tanya cikgu orang mana? Cikgu orang Kelantan lah. Apa? Nampak orang Las Vegas ke? Ataupun nampak cikgu orang daripada mana? Kedah Lalat ke mana? Korean cikgu. Korean. Sikit-sikit ada lah kali dah. Okey, ada nak tanya lagi? Alia Maisarah. Gambar Alia Maisarah ni ada the best sekali ni. Okey. Jadi murid-murid bolehlah ya. Tanya balik dengan cikgu masing-masing. Apakah soalan struktur ataupun ulang kaji balik bersama cikgu ya. Cikgu-cikgu kelas lah, cikgu-cikgu mata pelajaran masing-masing lah. Cikgu hanya membimbing murid-murid dalam tempoh 2 jam saja, 1 jam setengah kalau biasanya 2 jam ya. Jadi cikgu-cikgu murid-murid lebih arif ya. Cikgu hanya memberi bimbingan dan panduan sahaja ya. Jadi apapun sebarang soalan ataupun sebarang masalah ataupun cara jawab, rasa cikgu di sekolah geografi masing-masing lebih hebatlah berkali daripada cikgu ya. Okey, lagu mana? Beres ke? Okey, beres tak? Jelas molek? Boleh faham ke? Yang boleh faham, yang suka conteng hari ni rasa pandai dah dia menconteng. Okey, Amirul, Auni, Adam. Beres boleh cikgu. Ada nak tanya soalan yang berkaitan dengan seminar kita malam ni? Kalau boleh bersemuka lagi seronok ya. Boleh tengok muka tadi ya. Adam, Yusuf, Alia Maisarah, Buaya. Boleh kenal. Ya, cikgu nak carilah. Sebab cikgu pun orang Kelantan, insya-Allah ya. Kita akan jumpa suatu hari nanti ya. Okey, boleh bukalah. Kita nak kenal juga, boleh buka kamera. Kita kenal. InsyaAllah cikgu. Okey, ada nak tanya soalan? Wahid. Wahid. Okey. Lagi? Make up. Apa tu? Lift tu. Lift tu apa kita? Cikgu bila? Takut cikgu nak buat seminar lagi ya. Seminar ni pun lah. Cikgu tengok macam tu je. Tak ramai malam ni ya. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada 15 hari bulan. Dah. Kita akan bersiaran 15 hari bulan untuk esei. Jadi esei ni cikgu rasa kalau tak tumpu perhatian sepenuhnya memang mengantuklah esei ni. Sebab cikgu nak jelas satu persatu ya. Jadi kalaulah murid-murid yang calon-calon yang rasa mengantuk tu boleh cari buku, boleh tulis ya. Okey, Cikgu Irawadi. Macam mana? Jadi cikgu rasa siapa pernah kenal cikgu? Pernah lihat cikgu? Ya? Ada nak tanya? Tak pernah cikgu. Terima kasih perkongsian. Terima kasih ya semua. Siti Nuraisyah, Wani. First time play cikgu. Memelah. Ya, cikgu biasa bergerak di bahagian Tanah Merah, Jeli ya.
Okey, untuk kita 1.5 jam cikgu harap segala ilmu yang cikgu curahkan 1.5 jam dapat memberi manfaatlah kepada calon-calon SPM dan juga murid tingkatan 4 ya, supaya boleh merangka dengan baik, boleh target dengan baik untuk peperiksaan tahun hadapan 2022. Bagi calon SPM tahun ini adalah 2021 ya. Thank you cikgu. Sorry. Ngapa sorry dengan cikgu? Ya. Maaf Oppo, kau press selajak tadi. Tak habis dah lah. Cikgu sekolah mana? Cikgu SMK Blimbing. Thank you cikgu. Okey. Ada ni Oppo. Apa tu? Okey, SMK Blimbing Adin. I love you too Izzuddin. Izzuddin ke Izzat tadi ya? Cikgu letak dekat YouTube boleh? Boleh rakaman ini, rakaman cikgu ni boleh ambil dengan cikgu mata pelajaran masing-masing ya. InsyaAllah rakaman minta. Boleh tengok berulangan lah. Oh, I love you too. Tapi Kak banyaklah lukisan-lukisan ya. Okay, thank you. Okay. Saya, cikgu nak kenal lah Adam Yusof. Boleh buka kamera dah Adam Yusof. Okay. Cikgu Irawadi. Beres dah? Beres dah. Oh, cikgu Yusof, Adam Yusof hadir. Okay. Buat ngurang sikit malam ni. Mana cikgu Alina tu? Nak tutup dah ke? Nak ada lagi? Habis dah. Habis dah. Okey. Boleh buka terima kamera. Kasih. Okey, terima kasih saya pihak majlis mengucapkan kepada penceramah kita malam ini Cikgu Nur dari SMK. Saya mute. Oh. Jadi cara awak masuk beginilah, awak masuk program macam ni barulah awak dapat ilmu macam mana teknik nak jawab untuk geografi. Jadi saya rasa setakat itu sahaja dari sajalah untuk malam ini. Cikgu Nur ada ataupun host ada nak bagi tahu apa-apa? Saya tak ada dah. Beres dah. Selamat maju jaya lah semua. Ya. Okeylah, kita jumpa di awan biru lain lah pula. Okeylah. Saya rasa setakat ini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.